Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Cid akan membawa nama saya dengan kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. Kau tahu tak, aku nampak apa? kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanggil-panggil macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okey guys, malam ni kita ada tetamu yang baru. Dan yang paling penting, yang aku paling suka sekali minat adalah bila kola-kola orang kata yang lebih berusia daripada kita ni bercerita pada malam ni. Ya, betul. Dan sebenarnya aku rindukan cerita daripada seorang lelaki, Fiz. Oh, betul? Kita mostly lately ni banyak yang perempuan je kan. Tapi kita memang nak lelaki jugalah yang cerita. Dan siapa malam ni, sebelum tu kita nak suruh supaya like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Follow our social media, link ada disediakan di bawah. Pada korang yang berminat untuk share cerita, boleh tekan link WhatsApp di bawah. Bolehlah berkongsi dengan kami. Kami akan jalankan sesi casting untuk dengar dulu cerita korang macam mana. Dan hari ni pemanggil kita ni seperti nama yang kat bawah kau nampak ni, namanya Abang Aman. Okay, kita berkenalan dulu Fiz dengan Abang Aman kan. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bersemangat. Aman sini. Ya. Okay, Abang Aman, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Apa khabar semua sana? Alhamdulillah baik bang. Dulu tu Abang Man, dari mana Abang Man? Saya daripada Johor Bahru. Orang Johor. JB lagi Fiz kan? Betul lah. Johor memang banyak cerita lah. Okay, bang, umur berapa? Umur saya 42. 42. Nampak. Aku kalau dengar orang yang lebih, orang kata matang daripada kita ni, selalu cerita dia OG. Dan ada kelainan lah Fiz kan. Dia macam cerita movie juga. Movie dulu dengan sekarang lain vibe sekarang dia. Betul? Kan. Kalau sekarang banyak jump scare je. Alright, okay bang. Untuk yang pertama ni, abang nak cerita berkenaan dengan apa? Okey, saya nak bercerita macam mana saya boleh start, boleh mendengar-dengar. Okay, dengar-dengar Fiz. Tajuk dia dengar-dengar mesti ada nampak-nampak. Ada bang nampak-nampak? Nampak-nampak dalam 2 tahun ke lebih kurang tu. Lepas tu baru saya nampak-nampak. Okay. Kita dengarkan dulu yang part dengar-dengar ni. Mempersilakan abang. Dengar-dengar. Okey, dia mula macam inilah. Dulu dalam sekitar saya umur 5-6 tahun gitu, saya rasa saya belum sekolah. And then kita tengah makan di satu kedai di daerah Mersing. Lepas tu saya ingat 1, 2 perkara je yang arwah abah saya sebut, iaitu mari kita balik sebab ada orang nak uji ilmu. Dia sebut macam tes ilmu lah macam tu. Saya tak faham. Cuma saya tahu lepas saja dia sebut tes ilmu tu, ada satu kumbang warna hitam. Dia kumbang yang tanduk tu. Kumbang besar tu. Kumbang besar tu dia hinggap terus kat peha saya dengan suara orang ketawa, orang lelaki ketawa. Okay. Jadi dia macam saya menjerit sekuat hati waktu tu. And then dipendekkan cerita, memang saya tahu orang satu kedai tengok. Saya tahu dia tengok dan saya terus menjerit dan saya dibawa masuk dalam kereta untuk dibawa ke Batu Pahat lah, balik ke rumah. Jadi dipendekkan
daripada Mersing ke Batu Pahat tu saya tak duduk diam. Saya berjalan dari seat depan ke belakang, macam itu. Tapi yang saya tahu ketawa tu masih lagi ada tak ada macam tu. Jadi bila sampai je saya di rumah di Batu Pahat, sebelum tu yang ada dekat kedai, saya cerita yang ada dekat kedai tu cuma ada arwah abah, arwah mak dan bidan. Bidan ni di Batu Pahat tu dia duduk di lorong 2. Saya tak tahu macam mana dia boleh sama-sama dengan kami di Mersing tu. Jadi kami duduk di lorong 3. Jadi lepas bidan tu turun, kami sampai rumah dan nak masuk je ada hentakan yang kuat dekat kereta. Arwah mak nak keluar balik tapi arwah abah kata jangan, dia tak dapat masuk. Itu je arwah abah saya sebut. Macam tu. Okay, so since saya dengar yang itu, saya boleh dengar. Saya dengar kipas bercakap, saya dengar lampu bercakap, dan saya dengar ada orang panggil-panggil lah di luar rumah. Macam tu. Okay, jadi bila saya fikir-fikir balik, saya tahu yang bercakap tu di belakang benda-benda tu. Contoh belakang lampu. Saya tahu suara tu belakang lampu. Belakang kipas. Dan inilah suara orang panggil. Yang lampu ni, apa yang dia bercakap ialah apa jua yang arwah abah dan arwah mak planning dekat dalam bilik tu. Contoh dia plan nak pergi Kuala Lumpur. Saya tak ada. Saya kat luar apa semua. Tapi bila malam tu arwah mak akan, saya tidur dengan arwah mak. Bila mak tengah semayang isyak, dia akan bercerita dengan saya. Oh, ni nak pergi Kuala Lumpur, nak duduk kat sini, dia akan bercerita. Saya dengar. Tapi arwah mak tahu saya berinteraksi dengan dia. Pergi Kuala Lumpur? Macam tu. Kan dia akan bercakap. Saya macam diam lagi. Tapi yang kipas tu saya tak nak ceritalah apa yang dia cakap. Pasal kipas ni hasad. Dia hasut saya benda-benda yang jahat. Orangnya pun orang-orang yang dia hasut saya tu masih hidup, so saya tak nak cerita. Cuma yang panggil-panggil ini, ada satu malam tu macam biasa, arwah mak saya anak ramai, jadi dia akan semayang isyak waktu nak tidur. Dia dah tidurkan abang-abang saya dengan kakak saya semua dah tidur. Maka arwah mak saya akan semayang isyak lebih kurang dalam pukul 10.30 11 itulah kot. Saya tak ingat kan. Tahu exact time dia. Jadi bila dah tidur, dah ada diorang semua dah tidur, saya tunggu arwah mak saya tengah semayang isyak. Time tu lah kipas bercakap, time tu lah lampu bercakap. Dan ada satu masa ni, saya dengar ada kawan kakak saya lah datang. Kakak saya ni, jelas suara dia. Dia panggil, Nina. Macam tu. Kita kan kenal kawan-kawan kakak-kakak kita kan. Jadi macam, Nina. Saya pun jawab, oh, Kak Yati, Kak Nina dekat dalam. Masuklah, saya sebut. Masuklah. Arwah mak saya macam bergegas habiskan semayang dan peluk saya, dan dia cakap, suruh dia keluar. Jangan bagi dia masuk. Saya ingat tu. Jangan bagi dia masuk. Keluar. Tolak balik. Dia cakap macam tu. Saya cakap, kenapa ni Kak Yati cari Kak Nina ni? Tolak balik, dia kata. Tolak balik. Saya pun cakap lah, okey, tolak, keluar. Kak Yati jangan masuk. Saya cakap macam tu. Okey. Saya pun tak faham masa tu. Cuma setelah saya tua, bila arwah mak saya cerita balik, sebenarnya yang saya jemput masuk tu orang yang dah meninggal aksiden seminggu sebelum tu. Dekat depan lah, maksudnya Kak Yati tu dah meninggal. Yang datang tu saya tak tahu siapa. Tapi suara dia jelas memang dia. Walaupun saya tak nampak masa tu. Saya tahu itu ialah Kak Yati dan dia memang kawan kakak saya. Dan dia datang pada tengah malam. Okay. Since then tu kalau ada suara-suara yang ajak main guli, ajak main buai, ajak ni, saya akan buat tak dengar je lah. Sejak kes tu lah. Okay. And then saya dibawa ke Kota Tinggi lah untuk jumpa dengan arwah nenek saya untuk di macam apa, orang tua dia ada ni sendiri tau, dia macam dia taruh kapur dekat belakang telinga macam tu. Okay, dan saya ada reda sedikit. Okay, reda sedikit. Kemudian yang itu yang saya dengar-dengar lah, maksudnya selepas ini ada lagi benda-benda yang saya dengar, tapi itu punca saya dengar. Okay.
nak terus masuk ke punca saya boleh nampak-nampak lah. Sebenarnya banyak soalan bang saya nak tanya dulu pasal dengar-dengar ni bang. Okey bang, pasal yang kumbang ketawa tu bang. Dia ketawa ni macam mana, dia mengekek ke dia ketawa macam tu? Bukan. Dia kalau saya ingat balik dia macam macam tu. Dia memang betul-betul kuat yang macam tu. Suara lelaki saya tahu. Oh, suara lelaki bukan perempuan Suara lelaki bukan. Okey. Macam tu. Saya sampai sekarang ni bila saya cerita dengan awak ni saya menggigil. Oh, okey. Okey bang. Benda tu lama dah. Yang abang kata, ayah abang cakap ada orang nak test ilmu tu kan? Dia situasinya tu macam mana? Macam mana yang tiba-tiba ayah abang ni boleh cakap, jomlah balik ada orang nak test ilmu ni kan? Ke abang tahu cerita tak? Ke memang tak tahu sampai sekarang? Saya tahu cerita bila dah tua-tua ni berbual lah juga dengan diorang masa saya dah faham. Sebab arwah yang saya ni dia punya berani lain macam. Dulu dekat tempat dia masa dia muda ada orang kena gilis lori apa semua, perut terburai, dia kutip perut ni semua. Jadi dia bab-bab macam dia bukannya kata ada ilmu ni sangat tak, tapi dia faham antara jin ke antara ni, dia faham benda tu. Orang aksiden dia uruskan jenazah orang apa ni semua, dia boleh baca-baca lah bab-bab yang kat situ. Gitu. Jadi bila dikatakan lah bahawa masa dekat situ orang ni nak test bidan. Arwah mak saya ceritalah orang tu nak test bidan yang ikut kami tu. Jadi kena tempiasnya because arwah mak dengan arwah abah duduk sebelah-sebelah, bidan duduk sebelah saya. Okey. Jadi tak tahulah, mungkin dia nak test bidan tapi melalui saya dan kumbang tu letak landing pula atau apa saya. Saya tak pasti the exact situation. Cuma yang daripada yang apa yang saya ingat yang itulah, kumbang letak kat saya dengar orang ketawa. Lepas tu suara-suara tu masih lagi ada masuk. Bila masuk dekat dalam kereta masih lagi terdengar macam tu. Test jenis apa testnya tu saya tak pasti. Cuma yang dia sebut nak test bidan. Orang bidan dulu-dulu dia macam ada ilmu sikit kot. Tapi bukannya ilmu yang dukun-dukun ni, bukan. Kami tak percaya yang dukun pakai kemenyan apa semua, tak ada. Kita tak percaya yang tu. Okey, yang tadi bercakap dengan abang ada lampu, ada kipas. Apa skrip lagi yang abang ingat yang dia bercakap dengan abang? Okey, dulu yang masa mula-mula yang dia nak saya bercakap dengan dia tu, okey. Dia cerita tentang planning yang arwah abang dan mak nak buat, termasuk nak buat saya punya birthday party. Dia cerita tau. Okey. Tapi bila towards yang selepas itu, yang paling kelakar lah saya ingat. Dia dorang kalau nak bercakap dia macam guna bahasa, dia pakai tulisan Jawi. Arwah abah dengan arwah mak kalau nak bercakap bahasa rahsia lah kononnya dengan saya ni, dia akan eja tulisan Jawi macam bawau dal qaf budak alif ya nun ini kan macam tu. Masa tu saya belum sekolah, jadi saya tak boleh nak ni. Dia translate untuk saya. Lampu tu translate untuk saya. Yang ini yang saya terus saya dah tak nak dengar lagi dah. Dia cakap saya buat tak dengar. Siang hari tau. Ni siang hari. Sebab arwah abah saya dia kadang-kadang dia ada kat rumah, kadang-kadang seminggu tak ada kat rumah macam tu. Jadi kalau arwah abah saya ada kat rumah, saya tidur dengan abang-abang saya lah. Tapi most of the time saya tidur dengan mak saya. Jadi sampai satu tahap bila dia translatekan bahasa rahsia Jawi tu terang-terangan. Macam bawah dal qaf alif ya nun, dia suara tu sebut budak alif ya nun ini macam tu. Kan dia eja ke? Yang eja tu arwah mak saya. Arwah mak saya, bapak saya kalau nak bercakap bahasa rahsia jangan saya dengar, tapi nak cerita tentang saya, dia akan eja tulisan Jawi. Yang translatekan ni lah suara belakang lampu tu yang translatekan. Sampai saya boleh faham apa yang dia orang cakap.
Okay. Tu saya terus macam, satu macam tak happy lah, dua saya dah rasa macam what is this kan, macam tu. Saya dah rasa, walaupun saya kecil, saya dah rasa benda ni macam tak betul. Umur berapa ni bang masa ni? Dia dalam 5-6. Tapi setiap kali kalau dia ada bercerita, contoh kalau dia cerita, sebab benda ni bukan berlaku all the time tau. Dia akan berlaku macam kalau hari tu ada perbincangan, malam tu baru dia cerita kat saya. Kalau dia cerita kat saya malam tu saya akan mimpi kumbang ni. Okey, faham. Dalam mimpi saya, kumbang ni akan sebesar kereta. Every time. Sampai sekarang saya tak boleh tengok kumbang ni. Saya tak suka. Dia macam ada fobia yang teruk lah. Macam tu. Okey bang, maksudnya abang macam lampu, kipas semua. Maksudnya dia orang ni berinteraksi dengan abang, ataupun abang dia bercerita je kat abang tak berinteraksi balik dengan dia orang? Saya bercakap semula. Okey, maksudnya abang berbual sekali lah dengan dia balik? Saya berbual sekali, sebab tu arwah mak cakap, engkau ni apa je yang aku berbual dengan bapak engkau tahu, engkau bercakap malam-malam tu. Dia cakap macam tu. Tapi dia tanya saya cakap siapa, saya cakap ni lampu. Ada mak, suara tu ada mak, saya cakap. Dan reaksi mak masa tu tak rasa macam anak aku ni pelik betul bercakap dengan lampu ke kipas ke? Dia kata jangan, dia ada sebut macam tu, dia kata jangan kan. Tak, dia memang cakap. Contoh dia cakap, mak nak bawa pergi rumah Pak Uda dekat Kuala Lumpur ni semua. Dia macam dia terdiam. Sebab apa yang saya cakap malam tu memang apa yang dia orang dah ni, cuma dia tak cakap yang akan datang tau. Dia cakap yang telah dibincangkan di dalam bilik itu. Dia macam kantoikan lah perbualan apa yang ada dekat bilik tu. Tapi dia tidak bercakap sesuatu yang sebelum mak dan ayah saya cakap, tak. Dia macam tu. Tapi benda tu okey, yang planning tu datanglah dekat dalam 3-4 kali. Lepas tu yang kipas tu benda-benda yang hasut, yang jahat lah. Maksudnya jangan pergi ngaji, nanti kucing kau gini. Ada benda yang hasut-hasut. Dia bercakap tu. Maksudnya ada yang satu ni dia ajuk balik apa yang mak ayah cakap, yang lagi satu ni dia hasut jangan buat benda baik yang tu. Yang belakang kipas lah, yang bercakap belakang kipas. Cuma dia punya kemuncak dia lah bila suara Kak Yati tu. Itu yang mak saya terus jangan. Yang itu dia terus baca. Setiap kali saya nak tidur, dia akan baca kat atas kepala ni semua dia baca ayat kursi sampai saya terlelap, baru dia akan tidur. Tapi ada juga kadang-kadang saya nak terbangun, nak terkencing apa semua, saya mula dengar ada suara lah kat luar tu yang macam panggil ini, panggil itu. Panggil macam mana tu bang? Panggil arwah abang saya, panggil abah saya, panggil ini, panggil. Mula-mula tak panggil macam tu lah. Macam tadi kan Nina tu saya tahu tu suara siapa. Lepas tu yang ni tak tahu suara siapa, tapi dia panggil. Dia panggil. Tu saya dah macam this is not real lah. Masa saya dah tua ni, saya terfikir juga entah saya gila kan. Saya fikir kan, tapi tak. Bukan. Sebab macam mana saya boleh tahu apa yang mak saya dengan bapak saya cerita kalau saya gila. Okey bang, dan lampu, kipas, kumbang, tiga-tiga tu adalah orang kata lelaki ke suara ni? Yang kipas perempuan. Oh, jahat pun kipas ni. Yang kipas perempuan muda. Lampu? Kipas perempuan muda. Lampu tu lelaki, saya tak pasti umur lah. Lampu lelaki. Suara lelaki dewasa kumbang. Okey. Aku kalau cerita ni seram Pis. Aku dengar suara tu. Bila kau dengar? Aku dengar baru tadi. Alamak. Memang sama macam yang Abang Aman cakap. Sama macam aku dengar. Aku baru dengar tadi. Aku tak tahu kau dengar ke tak. Aku tak dengar. Okey lah. Tak apa. Bukan rezeki Astagfirullah. Okey, menarik, unik dia cerita pada Abang Aman ni. Ini first time rasanya ada situasi macam ni kan. Walaupun dia tak ada penampakan apa-apa, tapi meremang jugalah aku dengar. Tiba-tiba pula aku dengar suara ni kan. Tapi vibe ni macam aku dengar Abang Farhan cerita. Kan? Lebih kurang lah. Tapi ini bagi aku cerita yang first time aku dengar.
Betul. Lain betul. Aku cakap Mula-mula aku pun dengar macam lampu cakap lampu cakap kipas cakap. Aku dia baru aku faham di balik. Betul. Okay, kalau aku lah kat situasi Abang Aman ni, aku tak tahulah. Duk borak dengan siling apa semua kan. Okey bang, ini dengar-dengar. Yang lepas ni apa? Nampak-nampak? Lepas tu saya tak nampak yang pertama lah. Macam tu. Okey bang, kali ni kita dengarkan pula nampak-nampak. Dipersilakan. Benda ni dalam 2 tahun lebih kurang lah daripada insiden yang saya dengar-dengar tu. Dia di satu felda di Kota Tinggi. Dekat felda di Kota Tinggi ni dia macam ada satu trend lah, waktu tu trending kot dekat rumah-rumah felda ni mesti sangkut tengkorak pelanduk ke rusa macam tu. Tahu tak tengkorak rusa ni dia macam mesti ada tanduk-tanduk dia, orang buat sangkut. Inilah sangkut medal lah, sangkut congkok lah, apa macam tu. Okey. Tapi setiap kali saya pergi rumah tu, saya tak suka benda tu. Saya rumah jiran pun yang ada benda tu, saya macam tak suka. Dia macam automatically macam tak sukalah macam tu. Tapi nak jadikan cerita ni, makcik saya kahwin di rumah tu. Jadi bila makcik saya kahwin di rumah tu, kami kena tidur sebab 3 hari 3 malam kan, ada campuran rewang lah apa ni. Sebab orang dulu kan dia tak macam orang sekarang ada catering, tak, dia ada rewang apa ni semua. Jadi saya ni tidur di hall depan, lelaki semua tidur di hall depan, perempuan tidur di hall belakang. Jadi nak macam mana saya nak bayangkan okey, rumah tu awak bayangkanlah segi 4 tepat macam tu. Okey, dekat bawah gantungan tengkorak rusa tu ada barang-barang hantaran. Kata dah tadi tu sebelah kanan, dinding sebelah kanan, bawah dia lah hantaran. Kami tidur di sebelah kiri dan sampai ke dinding ujung lah. Okey, nombor 1 dia ada belah kanan sekali pintu. Kemudian ada satu pakcik ni pun sama macam kami juga, rewang-rewang tidur. Pakcik ni saya, lepas tu ada arwah abang saya yang kecil, lepas tu ada arwah ayah saya, lepas tu baru arwah abang saya yang besar lah. Saya ada 2 orang abang yang dah meninggal. Okey, nak jadikan cerita, saya terbangun malam tu, tak tahu pasal apa, saya nampak tanduk tu mula bergerak. Dia bukan bergerak dia seperti ni, dia kedudukan dia tu berganjak ke kanan. Saya betulkan mata sikit, dia ke kanan lagi. Dia ke kanan, menghala ke pintu. Pintu tu dekat dengan kami. Bayangkan dia dekat dinding yang seberang. Awak bayangkan dinding tu bertentangan dengan dinding. Saya tidur di dinding belah kiri, bertentangan saya ada dinding belah kanan. Jadi dia tak boleh datang dekat saya ke depan macam tu. Dia berganjak ke kanan sampai ke pintu sebelah kanan saya. Boleh bayangkan tak, Hafiz? Faham. Okey. Jadi sampai je dekat pintu tu, dia mula jadi tangan yang besar dan suara dia macam tu. Yang itu saya kata okey, this is too much. Saya bangunkan abang saya, cakap, saya kata ada hantu. Dia pula bangunkan arwah ayah saya pula, ada hantu. Arwah ayah saya suara kuat, jadi dia bangun, ada hantu. Satu rumah buka lampu. The moment rumah tu buka lampu, tanduk tadi tu jatuh dekat pakcik sebelah kanan saya ni. Maksudnya tanduk tu bergerak, berganjak tu betul. Sebab pakcik tu ambil tanduk tu dan cuba, dalam keadaan dia mamai-mamai tu, dia cuba nak sangkut dekat atas kepala dia tapi tak jumpa penyangkut. Kan? Sebab kalau dia jatuh, sepatutnya dia jatuh di atas hantaran-hantaran sana tu. Tapi dia pergi ke arah saya dan mula yang start tu memang saya nampak lah. Macam tu. Kira lepas tu saya memang saya tak suka tengok rusa tengkorak tu, dan memang dia nampak. Since then saya nampak lah yang ekstra macam contoh saya nampak macam dekat dalam kelas ada ekstra murid, ataupun
dalam kereta uncle saya, dia orang balik daripada macam dia datang raya rumah saya tahu uncle saya ada satu anak lelaki dan satu anak perempuan. Tiba-tiba ada satu lagi orang kat dalam kereta tu. Saya tahulah, okey, ini bukan. Saya tahu ini bukan orang ni. Saya diam buat macam tu. Tapi dia orang tak ngeri tau. Dia memang macam orang biasa. Cuma dia akan duduk. Dan setelah itu yang inilah yang saya nampak dan di inilah, insyaAllah kalau ada cerita akan datang tu, saya akan ceritalah di mana yang saya nampak lain. Gitu. Okey bang, yang dalam kata dalam kelas nampak macam ekstra budak. Masa ni abang bekerja ataupun murid kat sekolah tu? Saya murid. Saya ialah penolong ketua kelas. Jadi kononnya bila tak ada cikgu, apa yang saya buat ialah kita tulis nama budak bising. Faham? L tengah, lepas tu P, laki perempuan kan? Macam tu. Faham. Jadi kita ni dia punya kalau masa darjah 2 tu dia punya susunan dia 6-6 tau. Meja tu digrupkan 6 meja. Ada 3 belah kiri, 3 belah kanan, 3 perempuan, 3 lelaki lah hadapan macam tu. Okey. Tapi tiba-tiba antara tengah tu ada budak duduk diam macam tu. And then ada budak dia akan pandang dinding saja. Ada macam tu. Baju sekolah lengkap. Okey, muka dia macam mana? Macam dia tengah senyum-senyum ke, atau muka dia pelik tak? Dia pandang abang tak? Tak ada pelik, tak ada pucat, tak ada apa, tak ada. Tak ada darah, tak ada mata terjojol, tak ada. Tak ada. Cuma dia diam. Dia diam. Dia tak tengok siapa-siapa. And then itulah dia just diam. Macam tu. Dia tak ada pandang abang lah tu, dia senyum ke? Tak ada Tak ada. Okey. Dia tak ada jump scare ni semua tak ada. Okey. Kan? Cuma benda-benda ni kadang-kadang berlaku juga dekat masa-masa saya yang bila saya dah tua-tua ni. Ada satu masa je yang macam saya terlalu letih, sebab selalunya bila benda ni berlaku, macam contoh saya tak cerita tadi, bila saya dengar tadi, saya semput. Macam juga yang saya nampak dekat Felda di Kota Tinggi tu, saya semput. Lepas saya nampak, kan semput. Jadi bila dah besar-besar ni, bila saya pakai puffer sendiri, saya macam kadang-kadang terpaksa tanya orang, kita ni kat sini ada berapa orang? Nanti dia kata 3 orang. Saya tahulah orang yang ekstra ni dia tak nampak. Macam tu. Kadang-kadang saya kena tanya juga macam tu. Okey, pernah tak abang terlepas cakap? Contohnya abang tak perasan tu bukan orang sebenar, jadi abang pun bercakap dengan dia, ada tak? Ada. Ada. Tapi dia just yang ni berlaku sekali je kot dekat hospital. Yang ni untuk next cerita lah Tak apa, yang lebih kurang lah. Nanti saya cerita yang lain lah. Cuma di dalam cerita tu memang saya tahu dia bukan ni. Pasal uncle saya memang ada 2 je anak. Dan dia duduk di tengah-tengah. Dia duduk di tengah macam tu. Okey. Kiranya macam Abang Aman pun dah bersetujulah dengan next part secara tak langsung. Sebenarnya ada juga yang saya nak cerita, ada gambar saya hantar. Cuba itu memang kena tunggu next part, pasal itu panjang. Mantap tu. Boleh abang. Kira ni saya dah lock bang. Saya dah lock abang untuk part 2 cerita dia. Alright. Sebab cerita pertama dan kedua abang ni bagi saya sangat unik lah. Dan ni pengalaman pertama saya juga dengar benda-benda macam ni. Mungkin dengar macam gila kan, bukan hantu, tapi mesti ada explanation lagi lepas ni kan. Sebab aku tak dengar lagi yang Abang Aman nampak kak pon ke gula-gula ke, tak ada. Sebab ni memang lain kan. Adakah ini alam lain yang selain pada yelah kita ada jin apa semua kan? Ini cerita macam mana ni? Ini aku nak tahu tu. Dan cerita yang kedua ni juga saya nak bertanya dekat Abang Aman jugalah kan. Maksudnya kepala tu adalah kepala rusa tu berpenghuni ke, ataupun sebenarnya dia saja menggunakan kepala tu untuk mengacau semua orang pada masa tu? Okey, kalau mengikut
kata arwah abang saya yang tua. Dia kata saya ni ozon terbocor. Jadi bocor, benda ni dia suka mainkan kita. Dia suka mainkan kita. Apa yang bocor tadi bang? Ozon. Okay. Dia kata apa ni, ozon saya bocor lah. Jadi dia suka mainkan kita. Dan kalau ikut kata-kata Ustaz Ismail Kamus, dia ada jin ni yang kita dengar je, kita tak boleh nampak. Yang kita nampak je, kita tak boleh dengar. Okay. Tapi kalau macam kakak cantik tu dia special sikit. Kita boleh nampak dan kita boleh dengar. Yang itu ada di rumah yang saya hantar gambar tu. Ada gambar. Kita pun dah terima gambar ni, maksudnya bang nak kena cerita bang. Itu. Tapi yang itu cuma sekali. Dan juga yang awak sebut yang tadi mula-mula tu, itu di Gunung Panti. Lepas tu dah tak ada. Sekarang dah tak ada. Ada tak nampak lagi bang? Nampak-nampak yang biasa ni ada. Cuma yang kakak cantik dengan yang gula-gula tu, saya dah jangan nampak lagi lah. Okey, dua cerita guys. Diberikan orang kata lebih matang dari kita bercerita. Dua benda. Ini first time aku dengar cerita. Dia sebenarnya aku kadang terfikir kalau aku jadi dekat Abang Hamas ni, kecil-kecil kau dah lalui benda yang di luar normalisasi. Kan bila kau experience benda yang pertama, kumbang bercakap dengan kau. Dah kau cakap kumbang boleh gelak kan. Lepas tu lampu, kau pula peradang lampu tu bercakap. Kau kan, kalau aku jadi budak kecil, imaginasi dia jauh. Bila lampu tu bercakap, dia akan tenung macam mana lampu ni boleh bercakap. Tapi bila dah besar, kita faham di sebalik lampu tu sebenarnya. Kan. Kecil-kecil dah dilalui dengan benda yang pelik macam ni. Inilah cerita yang aku minat sangat dengan orang-orang yang bukanlah cerita lain kola-kola tak best. Ini cuma kata orang-orang kata OG punya cerita lah. Dia macam ni lah, masing-masing ada kelainan. Kan. Jadi bila kelainan ni, orang kata best lah dengar. Sebab bawa benda baru, hiburan baru, cerita baru. Okay bang, jadi terima kasih saya nak ucapkan sebab sudi berkongsi di platform kami di Santai Chill. Dan terima kasih juga pada follower kerana sudi mendengar dari awal sampai habis. Sebelum tu bang, saya nak abang bagi nasihat sikit. Mungkin ada kata-kata nak disampaikan pada follower Santai Chill. Kepada follower Santai Chill, saya harap teruslah support Santai Chill, because Santai Chill ni bagi kita pengalaman-pengalaman yang kita tak pernah lalui, dan harap-harap ada orang yang tak perlu lalui pengalaman-pengalaman orang lain. Tapi macam biasa, nama dia pun Santai Chill, so you guys dengar dengan sambil santai lah. Okay, so hopefully semua follower ni lah yang macam you suruh buat tu, like, subscribe lah. Macam tu. Itu tadi. Okay. InsyaAllah. Okey, terima kasih bang. Jadi kepada korang yang nak dengar lagi cerita Abang Aman, apa lagi, boleh tulis komen di bawah. Kata nak, kita akan request. Tapi aku mana habis lock terus je. Lock terus. Alright, kepada korang jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.